Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Hijrah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak kesyukuran kita kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang layak untuk kita syukuri dan puji melainkan pujian itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian-pemberian yang tidak pernah luput dalam kehidupan kita. Di saat ketika kita memerlukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat ketika kita tidak memerlukan tetap sahaja nikmat tersebut berterusan diberi dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, mudah-mudahan dengan zikir, tasbih, pujian kita pada Allah Subhanahu wa taala akan membibitkan pertambahan dan peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan-urusan dalam kita menjalani setiap gerak-geri dan juga segala bentuk kerja-kerja dan tugasan yang kita laksanakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan menyambung perbincangan kita di dalam kitab La Tahzan, yang mana kita sampai kepada topik yang ke-61 pada muka surat 135. Apa topik yang dibicarakan oleh pengarang kitab ini? Iaitulah jangan bersedih dengan perilaku manusia terhadapmu, tetapi perhatikanlah tingkah laku mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna makhluk. Seperti mana yang telah pun saya nyatakan dalam perbincangan-perbincangan yang lalu, antara lain Allah bicarakan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ فِي كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sesungguhnya kami telah pun memberikan kemuliaan, penghormatan kepada Bani Adam, kepada manusia. Ya, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Kamilah yang menanggung mereka ini di daratan maupun di lautan.
Allah berikan kepada kita ruang-ruang untuk kita mempermudahkan perjalanan hidup kita. Ketika kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita ruang untuk kita hidup ataupun menetap di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah di lautan, Allah permudahkan kepada kita dengan melahirkan pelbagai bentuk ilham, bagaimana kita mampu untuk bergerak dan berlayar di lautan yang tidak mungkin mampu untuk kita laksanakan dengan diri kita semata-mata, tapi memerlukan kepada ilham yang dikurniakan oleh Allah, sehingga kita mampu untuk berkemampuan mencipta kapal dan sebagainya. Subhanallah, bukan sekadar itu, wa razaqnahum minat tayyibat, Allah kurniakan kepada kita rezeki yang baik-baik, rezeki yang elok-elok. Manusia ini dibanding dengan makhluk yang lain, manusia ini adalah insan yang suka memilih dalam rezeki yang Allah kurniakan. Makanan, cari makanan yang terbaik, kenderaan yang terbaik. Itu keinginan yang ada yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab itu Allah mengatakan wa razaqnahum minat tayyibat, kami rezekikan kepada mereka dengan sesuatu yang terbaik daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah sambung dalam ayat tersebut, wa faddalnahum fi katsirin mimman khalaqna tafdila. Tanpa kita sedari, Allah telah pun berikan kepada kita kelebihan, dengan suatu kelebihan yang melebihi daripada kelebihan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini kelebihan dan kurniaan daripada Allah. Malangnya, dengan setiap kelebihan yang Allah kurniakan kepada manusia berbanding dengan makhluk yang lain, Allah juga ingatkan kepada kita bahawa manusia ini adalah zaluman jahula. Di saat ketika Allah berikan kepada mereka keistimewaan, dan di saat ketika Allah berikan dan kurniakan kepada mereka itu kelebihan demi kelebihan, di samping beberapa tawaran yang Allah berikan pada mereka. Di dalam Al-Quran juga Allah membicarakan, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dan sesungguhnya kami telah tawarkan kepada langit dan kepada bumi, termasuklah bukit bukau yang ada, untuk diberikan amanah pada mereka untuk mereka laksanakan. Bila dengar tanggungjawab dan amanah yang Allah hendak kurniakan kepada makhluk yang namanya langit, pada makhluk yang namanya bumi, kepada makhluk yang namanya bukit bukau ketika itu, fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Waktu itu mereka rasa berat dan mereka tidak mahu menerima akan tanggungjawab tersebut. Wa ashfaqna minha, bukan sekadar itu, kerana mereka ketakutan, tidak takut, tidak mampu untuk melaksanakannya. Dan kemudian Allah berikan kepada manusia wa hamalahal insan, tanggungjawab tersebut ditanggung dan diterima oleh manusia. Dan Allah memberitahu, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan juga jahul, makhluk yang jahil, yang tidak mengetahui tentang peranan-peranan dan tanggungjawab serta amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Inilah dia kekurangan yang Allah berikan kepada manusia. Lantaran daripada itu Allah menurunkan Al-Quran bertujuan agar manusia dapat mengambil peringatan-peringatan daripada Al-Quran yang diturunkan, kerana manusia dikurniakan keistimewaan akal untuk berfikir dan melihat tentang undang-undang dan peraturan serta peringatan-peringatan daripada Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi sebagai contohnya, Allah bicarakan ayat 54 sebagai contoh. Apa kata daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebut, walaqad sarrafna hadzal qur'ani min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya kami telah pun mempelbagaikan, sarrafna ay karrarna wa radadna, kami telah mengulang-ulang, mempelbagaikan akan Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran itu, dengan pelbagai bentuk tamsilan, contoh-contoh yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bawa contoh di dalam Al-Quran? Sebab Allah tahu kadang-kadang bila Allah menyebut tentang suatu kenyataan-kenyataan dalam Al-Quran, manusia seakan tidak mampu untuk berfikir. Lantas dibawakan contoh yang tujuannya untuk kita melihat dan dapat merasai contoh itu dengan setiap arahan-arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata daripada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut? Pelbagai bentuk contoh dan misalan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa penghujung dan ending daripada ayat itu?
Allah kata wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, akan tetapi manusia itu adalah makhluk yang paling banyak mengeluarkan alasan-alasan, paling banyak berdebat, paling banyak memberikan pelbagai bentuk perkara yang bertentangan dengan kemahuan dan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Teringat kisah yang berlaku seperti mana yang dicatatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir tersebut, mengisahkan tentang menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu satu ketika berada bersama dengan isteri kesayangannya, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, berada di rumah di waktu tengah malam, dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lantas Rasulullah mengetuk pintu rumahnya. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam ketuk? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangkan mereka dan minta supaya mereka bangkit di waktu malam. Dan kemudian bila diketuk pintu tersebut, pintu dibuka, Rasulullah pun berkata, ala tusallian, kamu berdua tak tunaikan solat tak malam ni? Tak bangkit ke waktu malam? Tunaikan solat. Apa kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, innama anfusuna biyadillah, sesungguhnya diri kami ini sebenarnya berada di tangan Allah. Jika sekiranya Allah insya'a yab'atsuna, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mahu, nescaya Allah akan membangkitkan kami di waktu malam ini. Bila Rasulullah dengar kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bagi alasan tak bangkit kalau Allah nak, Allah kejutkan kami lah. Maknanya kalau Allah tidak mahu, Allah tidak kejutkan kami. Hanya itu sahaja kata-kata daripada Sayyidina Ali. Tiba-tiba Rasulullah memalingkan dirinya ketika itu, dan Rasulullah pun bacalah ayat tersebut, wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Manusia ini adalah merupakan insan yang paling banyak memberikan alasan-alasan dan pelbagai bentuk perkara-perkara yang menyebabkan mereka tidak melaksanakan segala perintah dan juga tanggungjawabnya sebagai seorang insan yang kerja mereka ini adalah beribadah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa sifat-sifat dan sikap. Sebab itu dalam topik yang kita bincang dan bicarakan ini, jangan kita melihat kepada perilaku manusia. Memang tidak akan habis, kita akan stres dan kita akan tertekan dengan melihat keadaan manusia. Ada kalanya orang yang baik kepada kita satu hari menjadi musuh pada kita, tanpa kita sangka dan tanpa kita duga. Duduk bersama dengan kita, setahun bersama dengan kita, 2 tahun duduk bersama dengan kita. Rupa-rupanya saat ketika dia berada bersama dengan kita, mereka ini mencari apapun kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan yang tujuannya untuk mereka mempermudahkan sebaran-sebaran yang berbentuk fitnah dan sebagainya. Ada manusia seumpama ini, pening kepala kita bila kita memikirkan tentang hal-hal seumpama ini. Ini sifat yang ada pada diri manusia. Ada kalanya manusia itu berada dalam keadaan baik, tiba-tiba bertukar menjadi panas baran tanpa kita sangka dan kita duga. Anak-anak kita yang mungkin kita jaga sewaktu kecil, Allahu Akbar, seronok dan sayang kita, apa yang dia mahukan semua kita berikan, dia nak apa semua kita berikan. Tiba-tiba bila dewasanya menjadi seorang anak yang durhaka. Ada juga berlaku demikian, stres kita sebagai seorang ayah, stres kita sebagai seorang ibu bila melihat keadaan tersebut. Adik-beradik yang kadang-kadang bersama dengan kita satu ketika semasa kecil menjadi insan yang cukup bahagia, bermain-main bersama, pergi bersama, tiba-tiba hanya disebabkan harta yang ditinggalkan oleh ayah dan juga ibu menyebabkan berlaku perbalahan besar di kalangan mereka, sehingga akhirnya menyebabkan perpecahan dalam kehidupan keluarga tersebut. Itu berlaku. Stres kita memandangkan hal tersebut, dan begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat bagaimana kehidupan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, stres kehidupan yang berada bersama dengan keluarganya, tapi Nabi Yusuf tetap tabah dan bersabar di atas dugaan-dugaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yakin pada setiap diri orang yang beriman, bila meletakkan cinta dan kasihnya kepada Allah, pastinya di sana akan ada dugaan-dugaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. Seteruk-teruk manusia yang Allah Subhanahu wa taala uji dalam kehidupan ini adalah para nabi,
dan diikuti dengan mereka yang berusaha untuk mendekatkan diri keadaan dan mendekatkan dirinya dari sudut amal ibadahnya seumpama para anbiya, para nabi. Di sana Allah pasti akan berikan kepada mereka ujian-ujian, dan kadang-kadang ujian itu berlaku pada dirinya, kadang-kadang ujian berlaku pada keluarganya, dan kadang-kadang ujian itu berlaku dalam sekitar kehidupannya, sehingga apabila seseorang itu melihat dengan ujian-ujian seumpama ini, akhirnya menimbulkan stres dan tekanan dalam kehidupan. Subhanallah, menarik dalam topik seumpama ini. Apa yang perlu kita lakukan? Segala-galanya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melihat Allah, kita cari keredaan Allah, di sana akan ada penyelesaian. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'natun nasi. Wa manil tamasa ridan nasi bi sakhatillah, wakalahu Allahu ilan nas." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencari redha, manil tamasa ridallah, barang siapa yang mencari-cari redha Allah, dengan sebab mereka mencari keredaan Allah, mereka mendapat kebencian dan kemurkaan daripada manusia. Subhanallah, manusia benci pada kita sebab kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Manusia tidak suka kepada kita sebab ucapan-ucapan nasihat yang kita berikan mengingatkan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam hidupnya. Tetap sahaja mereka tidak menyukai akan hal tersebut. Maka apa yang perlu dilakukan? Kekalkan diri kita dalam keadaan demikian sebab kita nak mencari redha Allah. Apakah kelebihan yang Allah berikan? Kafahullahu mu'natan nasi. Allah akan mencukupkan kepadanya itu segala keperluan-keperluan yang diperlukan kepada manusia. Apapun keperluan dalam hidupnya itu, yang mencukupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab soal rezeki dalam hidup ini bukan datang daripada manusia. Rezeki dalam hidup ini datang daripada Allah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah lah yang menghamparkan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya, dan Allah lah yang mengkadarkannya. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah redha daripada Allah, di sana akan ada keperluan yang akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dalam hadis tersebut Rasulullah mengingatkan, wa manil tamasa ridan nasi, dan barang siapa yang menuntut dan mencari redha daripada manusia, bisa khatillah, menyebabkan dia mendapat kemurkaan, Allah benci, Allah tidak suka, Allah murka, maka apa yang berlaku? Wakalahullahu ilan nas, Allah akan mewakilkan dan menyerahkan dirinya itu kepada manusia. Sejauh mana manusia memerlukan kepada kita, apabila kita dapat memberikan manfaat pada mereka, mereka perlukan kita. Tapi di saat ketika kita berada dalam kesempitan, di saat ketika kita tidak dapat memberikan apapun manfaat dan kelebihan kepada manusia yang lain, di waktu itu kita akan dibuang. Hatta termasuk dalam kerja kita, tuan-tuan, sebagai penjawat awam, tiba-tiba Allah takdirkan saat ketika itu aksiden. Tempoh masanya bila aksiden, lumpuh. Bila lumpuh makan masa sampai 2 tahun. Sebagai penjawat awam ada tempoh masanya. Dibagilah tempoh mungkin setahun. Setelah setahun daripada itu gaji tetap berjalan. Selepas daripada itu diberikan syarat-syarat yang tertentu. Sampailah kepada endingnya, minta maaf, ni surat untuk meletak jawatan, sila sign, sila berikan kerjasama dan sebagainya. Itu manusia dalam kerajaan ataupun di dalam peraturan kita hidup bekerja, begitulah keadaan dan juga peraturannya. Subhanallah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bila masa kita diperlukan oleh manusia, ketika kita dapat memberikan manfaat dan keuntungan kepada manusia yang lain, tapi di saat ketika kita tidak dapat memberikan apapun manfaat, di waktu itu kita akan dibuang jauh-jauh daripada kehidupan mereka, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting kepada kita dalam topik kita bicarakan ini, kita carilah redha daripada Allah, maka di sana akan kita perolehi pelbagai bentuk rezeki-rezeki dan juga pelbagai bentuk nikmat dan pemberian-pemberian yang tidak pernah kita bayangkan dalam hidup kita. Anda tidak perlu bersedih dengan perilaku orang lain kepada anda. Mereka adalah orang yang tidak mengetahui bagaimana seterusnya. Tuan-tuan, sebelum saya nak menyambung cerita seumpama ini, kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibayangkan dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan seorang nabi yang tidak pernah stres dalam hidup. Rasulullah stres juga dalam hidupnya. Sebab itu Rasulullah bersedih di saat ketika kematian
isteri yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan termasuklah bapa saudaranya yang tidak beriman, Abi Talib ketika itu. Begitu sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya, sehingga Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi, ya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ayat itu tuan-tuan, Allah nak bicarakan tentang keadaan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir Nabi, kemungkinan kamu ya Rasulullah bakhi'un nafsak, akan menghancurkan dan merosakkan diri kamu. Yang dimaksudkan bakhi'un nafsak, hampir Rasulullah seakan membunuh diri. Itu bahasa yang digunakan oleh Allah. Maknanya Rasulullah begitu tertekan bila melihat kaumnya masih lagi tidak mahu beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka tidak beriman sehingga menimbulkan rasa sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Allah turunkan ayat-ayat suci Al-Quran memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah pada kita, di saat ketika kita melihat gelagat yang berlaku di kalangan manusia, kadang-kadang sedih juga, dah banyak dah ingatan diberikan tapi perangai masih lagi belum berubah dalam hidup. Saat ketika itu jadikan Al-Quran sebagai panduan dan ketenangan dalam hidup kita, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat, kita baca Al-Quran, usahakan kita memahami isi kandung yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kerana kefahaman itulah yang dapat memberikan bibit-bibit kesedaran pada jiwa kita dan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada kita, insya-Allah. Mereka adalah orang yang tidak mengetahui bagaimana seharusnya bersikap kepada sesama makhluk Allah. Bahkan kepada Khalik sekalipun mereka telah melampaui batas. Sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim. Itu menarik juga kisah yang berlaku. Ada suatu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu ketika Nabi ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Waktu itu Sayyidina Abdullah ibn Abbas pun duduk bersama dengan para sahabat, dan sedang mereka duduk ketika itu Rasulullah datang dalam keadaan ketawa ketika itu. Dan kemudian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di antara kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa dia? Hal tadruna mimma adhak? Kamu tahu tak sebab apa aku ketawa ketika aku bertemu dengan kamu ni? Sahabat-sahabat Nabi rasa pelik. Kenapa tiba-tiba Rasulullah ketawa jumpa Nabi jumpa para sahabat, dan tanya kepada sahabat, agak-agak kamu tahu tak? Ini di antara kaedah bagaimana nak menarik minat orang mendengar penyampaian ilmu tu. Maknanya kalau kita nak menyampaikan satu maklumat-maklumat, dia tak semestinya dengan ceramah seumpama ini. Kadang-kadang dengan soal jawab, kadang-kadang menggunakan slide sebagai contoh. Itu tidak mengapa, kaedah dalam kita berdakwah tidak menjadi masalah. Dan begitulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang, tiba-tiba Rasulullah ketawa. Dan kemudian Rasulullah kata, hal tadruna mimma adhak? Kamu tahu semua tak kenapa aku ketawa? Lantas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasul itu lebih mengetahui, kami tak tahu ya Rasulullah. Lantas ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, an mukhatabatil abdi rabbah. Aku sebenarnya nak ceritakan kepada kamu, nanti pada hari kiamat kelak akan ada golongan manusia, dia nak berbicara dengan Allah, dengan Tuhannya. Apa yang dia katakan kepada Tuhannya, ya, ketika itu dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya, wahai Tuhanku, bukankah kamu telah berkata yang kamu tidak akan Allah tazlimani, kamu tidak akan menzalimi aku. Oleh kerana kamu telah berkata dalam Al-Quran, Allah tidak akan menzalimi makhluknya yang namanya manusia itu, maka dia rasakan dia akan selamat. Akhirnya dia kata, la ujizu li nafsi syahidan, aku tidak benarkan bagi diriku mana-mana saksi illa min nafsi, ya, melainkan diri aku. Aku nak siapa yang menyaksikan segala perkara dalam hidup aku ni, aku tak nak orang lain. Aku tak nak jiran aku menyaksikan. Aku tidak mahu isteri aku nanti menyebut dan menceritakan sebagai saksi di hadapanmu, ya Allah. Dan aku juga tidak mahu anak-anak aku menjadi saksi kepadamu. Apa yang kamu mahukan? Saya nak hanya diri saya sahaja yang akan bercakap dan berbicara dengan kamu. Lantas ketika itu Allah pun berkata, diri kamu akan menjadi saksi, wabil kiramil katibina syahida, dan dengan malaikat kiramil katibin yang mencatat kamu, dia akan menjadi saksi. Lain daripada itu aku tak nak.
Dan gembira lelaki tersebut ataupun hamba tersebut tadi dia gembira sebab dia rasakan orang lain nampak perbuatan aku, nanti aku bercakap ketika itu. Tiba-tiba ketika saat dia nak berbicara, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, waktu itu Allah tutup fayuhtamu fahu, dan ketika itu ditutuplah akan mulutnya, dia tidak mampu untuk bercakap dan berbicara. Fayatakallam, ketika itu yang berbicara adalah a'dha, anggota-anggota yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tangannya bercakap, kulit-kulit yang bersama dengannya akan berbicara, dan selesai daripada itu malaikat pun tak sempat nak jadi saksi. Anggota badannya ketika itu berbicara, dan tiba-tiba ketika itu dia terpaksa untuk menjawab segala soalan ataupun jawapan-jawapan yang dibuktikan oleh anggotanya sendiri. Tadi dia minta dirinya yang menjadi saksi, tiba-tiba dirinya berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ketika itu dia pun berkata, bu'dal lakunna wasuqa, jauhilah kamu wahai anggota aku, cilaka kamu, wa an kunna kuntu unadil, ya, dalam satu riwayat yang lain an kunna kuntu ujadil, dengan sebab engkau lah wahai anggota-anggota aku terpaksa nak jawab ni, macam mana cara aku nak jawab balik soalan ataupun kenyataan-kenyataan yang telah pun kamu nyatakan. Ini di antara beberapa kisah-kisah yang Allah bicarakan tentang diri manusia, nak cari bagaimana alasan nak jawab di hadapan Allah. Dengan manusia bagi alasan, dengan Allah pun juga berusaha untuk memberikan alasan. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jadi golongan seumpama ini. Menurut Imam Ahmad dalam bukunya Az-Zuhud, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis qudsi ini, ajaban laka ya ibna adam, khalaqtuka wa ta'budu ghairi wa razaqtuka wa tashkuru siwaya, atuhibbu ilaika bin ni'am, atahabbabu ilaika bin ni'ami wa ana ghaniyun ank, wa tatabaghadu ilayya bil ma'asi wa anta faqirun ilayya, khairi nazilun ilayka wa syirkun ilayya sa'idun. Rawahu Ahmad, hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Wahai anak Adam, sungguh hairan kulihat dirimu. Ajaban lak ya ibna Adam, aku cukup hairan bila melihat dirimu. Aku telah menciptakanmu, tapi kamu malah menyembah selain daripada aku. Aku telah memberikan kepadamu rezeki, tetapi kamu malah bersyukur kepada selain aku. Telah kutunjukkan kasihku dengan memberikanmu pelbagai bentuk nikmat, sedangkan aku sama sekali tidak memerlukan, tetapi kamu malah memperlihatkan kebencian kepadaku dengan berbuat maksiat. Kebaikanku selalu kulimpahkan kepadamu, tapi kebodohanmu selalu kamu pamerkan kepadaku. Allah. Satu kata-kata dan ucapan dalam hadis qudsi ini, sanadnya juga adalah sanad yang baik, jayyid, yang elok. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Apa beza hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim? Al-Quran, kalam, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan itu datang secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara hadis qudsi ilham datang daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun lafaznya itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Allah menyebut Allah cipta kita, tapi kita masih lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah, tuan-tuan, sifat yang ada dalam diri manusia masih lagi merasakan ada sesuatu kuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hidup Melayu, apa kuasa yang berada dalam hidup mereka ini? Mereka masih lagi percaya, kalangan daripada umat Islam di Nusantara ini, mereka lebih percaya pada perkara-perkara tahyul ataupun percaya kepada perkara-perkara perbomohan. Kalau perubatan Islam itu tidak menjadi masalah, tapi perbomohan ni percaya kepada jin, percaya kepada benda-benda yang gaib, benda-benda yang pelik-pelik dalam kehidupan mereka. Ni punca ni saya sakit ni, kamulah macam mana boleh tahu? Ni saya dah jumpa Tok Bomoh. Tok Bomoh dok kata ni puncanya jiran sebelah yang menyebabkan sakit. Macam-macam ada ditanam. Dan ini yang kadang-kadang berlaku, tuan-tuan, di kalangan kehidupan masyarakat Melayu, bukan sedikit tapi banyak berlaku.
aduan-aduan yang dahulunya semasa saya berada pada tahun yang lalu, dan alhamdulillah tahun ni tuan-tuan pindah balik kepada kawasan tempat lain, jabatan lain, kembali kepada Masjid Negeri semula. Dulu semasa saya berada di R&D, waktu ketika di sana, kalau melihat tentang beberapa aduan-aduan yang timbul, itu berkaitan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan tentang masalah akidah, antaranya adalah perbomohan. Dia ada beberapa daerah-daerah yang tertentu, khususnya kalau daerah di bahagian Sabak Bernam, daerah di bahagian Kuala Selangor, termasuklah Hulu Selangor. Kawasan-kawasan di sana itu banyak berpegang kepada fahaman-fahaman seumpama ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih lagi wujud. Jadi Rasulullah mengingatkan dalam hadis ini berkaitan tentang persoalan jangan sama sekali hidup dalam kehidupan kita dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Wahidul Ahad. Allah itu Esa, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu kuasa melainkan datang melalui Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, itu yang Allah ingatkan kepada kita. Dan kemudian tiba-tiba manusia melanggar perkara tersebut, lantas mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah kurniakan kepada kita rezeki yang begitu banyak dalam hidup kita, nikmat yang begitu banyak Allah beri pada kita, dan Allah tidak pun mahu untuk kita membalas balik nikmat tersebut. Allah tidak mahu keuntungan yang apabila Allah kurniakan pada kita, kita mesti balas keuntungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dalam ayat itu cuba tuan-tuan baca dalam ayat tersebut, surah Az-Zariyat ayat 56 itu Allah kata apa? Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah sambung dalam ayat tersebut, ma uridu minkum, ya, aku tidak mahu pun daripada kamu ini untuk kamu bagi makan pada aku tidak mahu pun rezeki daripada kamu hasil daripada apa yang telah aku berikan kepada kamu. Allah bagi pada kita dan kita diminta untuk balas terima kasih pada Allah. Bagaimana kita nak terima kasih pada Allah? Laksanakan amanah-amanah dan tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja yang Allah mahu pada kita. Dan Allah tidak mahu pun apa pun kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Ada duit kita bagi pada Allah, ya. Dan Allah tidak mahu pun duit daripada kita itu tidak berlaku dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada kita. Cuma kadang-kadang kita salah faham sahaja daripada Al-Quran. Yang mana telah pun saya nyatakan dahulu kisah bagaimana golongan orang-orang Yahudi yang mereka menganggap bahawa Allah itu miskin, Allah perlukan harta kita. Jadi bila ditanya bagaimana kamu tahu Allah itu miskin, ada dalam Al-Quran Allah sebut, ya, may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang bagi pinjam pada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat kali gandakan akan pinjaman-pinjaman tersebut. Itu kan ayat Allah nak pinjam duit daripada kita, Allah. Dan akhirnya Allah rakam dalam Al-Quran juga. Allah kata, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu. Dan Allah kata dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mendengar kata-kata mereka yang berkata bahawa Allah itu miskin dan kami adalah orang yang kaya. Kami catat apa yang diperkatakan oleh mereka ini. Subhanallah. Allah sebut pinjam itu yang hakikatnya harta kita memanglah pinjaman daripada Allah, dan Allah akan mengambil balik harta yang telah pun kita miliki. Tuan-tuan cuba perhatikan apa yang berlaku dalam hidup kita, tidak akan kekal harta yang kita miliki. Saya ingat ketika kami dalam misi bantuan di Seri Muda, waktu itu kisah bagaimana seorang peniaga memiliki lebih daripada 20 buah bas, ya, ataupun mungkin lebih daripada itu, bas miliknya. Subhanallah. Dan waktu ketika kami berikan, adalah dapur yang kita sediakan, tilam yang kami berikan, termasuklah selimut dan sebagainya, keperluan ketika itu, dia pun menceritakan 20 tahun dia cuba untuk membangunkan legasi kekayaan ataupun bisnesnya ketika itu, sekelip mata sahaja dengan berlaku banjir tersebut habis rosak bas-bas yang dimiliki olehnya. Subhanallah, itu bermakna Allah menarik semula sedikit daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Sebab apa? Kerana apa yang ada pada diri kita hanyalah pinjaman sementara daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hak seorang peminjam, dia kena pulangkan balik apa yang telah dia pinjam. Itu hak dia. Dan jangan kita marah di saat ketika apa yang kita pinjam itu diambil balik oleh tuannya. Begitulah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah beri pada kita hanyalah pinjaman sementara, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah pada Allah.
Dan kemudian disebut juga di dalam hal ini, telah kutunjukkan kasihku kepadamu dengan memberikan pelbagai nikmat yang sedang aku tidak memerlukan nikmat-nikmat daripada manusia itu sendiri, tapi kamu memperlihatkan kebencianku dengan melakukan maksiat. Subhanallah. Kita tambahkan lagi kebencian Allah kepada kita dengan kita melakukan segala bentuk maksiat-maksiat, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang dalam hidup kita ini tuan-tuan, perbaiki segala kekurangan dalam hidup kita, kerana masa kita semakin lama semakin menghampiri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah segala bentuk perkara yang namanya amal salih dan berusaha untuk kita meraih cinta dan kasih sayang daripada Allah dengan meninggalkan segala perkara yang dibenci oleh Allah, iaitulah maksiat yang berada dalam kehidupan kita. Disebutkan dalam sirah Nabi Isa alaihi salam bahawa ia telah mengubati sebanyak 30 orang pesakit dan telah menyembuhkan ramai orang buta. Namun mereka itu kemudian berbalik menjadi musuh-musuhnya. Subhanallah. Tuan-tuan, ini kisah wallahu alam daripada mana sumbernya saya tidak sempat untuk melihat, tetapi dicatatkan oleh pengarang kitab kita ini. Di antara kelebihan Nabi Isa alaihi salam, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Itu di antara kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Isa alaihi salam. Antaranya Nabi Isa alaihissalam mampu untuk menyembuhkan orang yang ditimpa dengan penyakit kusta. Doktor sekarang pun tak dapat nak menyembuhkan penyakit kusta. Nabi Isa alaihissalam mampu untuk menyembuhkan penyakit kusta. Wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku juga mampu untuk menghidupkan orang yang mati dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kelebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun. Ya, itu cerita juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada satu kisah Nabi Isa alaihissalam ketika mengajar seorang anak kecil. Jadi waktu ketika anak kecil itu diajar, Nabi Isa kata, kamu tahu tak apa yang disimpan, makanan yang disimpan oleh keluarga kamu? Subhanallah. Dan akhirnya anak kecil tersebut kata, aku tak tahu, saya tak tahu wahai tuan guruku. Waktu itu Nabi Isa alaihissalam kata, ayah dan ibu kamu ada menyuruhkan makanan sekian-sekian, kamu cek nanti ada makanan tersebut. Dan terkejut budak tersebut bila kembali dilihat sebelum daripada itu dia beritahu kepada ayah dan ibunya tentang hal tersebut. Ayah dan ibu ada tinggalkan, ada simpan, ada sorokkan sesuatu kepada saya. Dan terkejut ayah dan ibunya ketika itu, siapa yang bagi tahu kamu? Nih, Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam, guruku yang telah memberitahu kepada kamu. Subhanallah, itu kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan cerita dalam kisah ini bagaimana Nabi Isa alaihissalam telah mengubat seramai 30 orang. Ramai. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Ke-30 orang tersebut menjadi musuh kepada Nabi Isa alaihissalam. Sifat manusia begitu. Saat ketika dia sakit, baik dengan kita. Tapi kadang-kadang bila disembuhkan ketika itu, terlupa dengan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang diberikan. Termasuklah saya tertarik bila cerita bab ni, saya tertarik juga dengan hadis Nabi SAW yang lain. Antaranya Rasulullah pernah satu ketika bergerak dan berjalan. Dalam satu perjalanan, tiba-tiba Rasulullah bertemu dengan Nisa'il Ansar, wanita-wanita Ansar yang ketika itu berjalan. Dan kemudian Rasulullah pun berkata, ya, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya, dan disebut, dan bersedekahlah kamu, wa tasaddaqna, dan bersedekahlah kamu hai wanita-wanita Ansar. Sesungguhnya aku melihat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala antara manusia yang paling ramai yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka itu di kalangan an-nisa, di kalangan wanita-wanita. Maka saat ketika itu para wanita pun terkejut dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa pula kami yang paling ramai, sedangkan kami ni datang ni, kami nak menunaikan solat bersama kamu. Waktu itu dalam riwayat mengatakan sama ada solat hari raya Aidil Adha ataupun solat hari raya Aidil Fitri. Dan pada saat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kenapa ramai di kalangan kamu yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, di kalangan wanita ini masuk? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkataan, takfurnal li'an wa takfurnal li'an, tuksirnal li'an wa takfurnal ashir.
Yang pertama dijawab oleh Nabi SAW, kamu ni dalam hidup mulut kamu jarang berkata dengan perkataan baik, banyak melaknat dan juga banyak perkataan-perkataan cerca yang keluar daripada mulut kamu. Ustaz, lelaki tak ada ke? Memang ada, tapi kebiasaan. Ya, bukan wanita di sini, jangan bimbang para muslimat yang berada di belakang, semua baik belaka insya-Allah. Di tempat di luar lain, tempat lain. Ini kata ustaz nak kenakan kami lah, dah. Bukan, kami tidak mahu untuk mengenakan sesiapa, ni hadis Nabi SAW sebagai ingatan bersama. Rasulullah mengatakan, kamu wahai para muslimat paling banyak tuksirnal li'an, keluar saja bila bergaduh, mulutlah yang mula berkata-kata dan bercakap. Lelaki tak begitu, bergaduh dia menggunakan tangan, tendang, ya, paling tidak dengan menggunakan tangan, tumbuk dan sebagainya. Tapi wanita akan menggunakan mulut mereka untuk bercakap, berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, caci maki keluar daripada mulutnya, apa lagi segala bentuk perkataan yang tidak baik, Rasulullah ingatkan. Dan kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan takfurnal ashir, jarang berterima kasih kepada teman yang paling rapat dalam hidupnya. Siapa dia? Suaminya. Ya, suami yang tidak menjalankan tanggungjawab itu cerita lain. Tapi suami di saat ketika hidupnya, apa yang ada diberikan kepada isterinya waktu itu. Rumah ada, kemudian makanan cukup, apa yang ada, tapi masih lagi ketika itu tidak berterima kasih dan bersyukur dengan apa yang ada. Hatta kadang-kadang di saat ketika timbul kemarahan seorang wanita, mereka tidak pernah merasai seakan-akan dalam hidupnya tidak pernah sedikit pun menerima nikmat-nikmat yang diberikan dalam kehidupan bersama dengan pasangannya ketika itu. Subhanallah. Dan ini diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi memang hakikat manusia itu begitu, ya, dia akan berubah-ubah, hati mereka ini tetap tidak akan kekal bersama-sama. Maka kerana itu dalam hidup kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, selalulah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah kekalkan hati kita ini sentiasa berada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menjadikan kita sesekali menjadi orang yang dibenci oleh Allah, yang menjadikan kita terpisung daripada jalan Allah, apabila hati kita berubah. Kita tak nak minta supaya hati kita tidak berubah. Kalau kita tidak mahu untuk hati kita berubah kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah, antara salah satu cara dan bentengnya adalah dengan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada berlaku perubahan yang membawa kepada kemurkaan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan akan hati ini, kau kekalkanlah hati ini berada pada agamamu ya Allah. Wahai Tuhan yang mengendalikan akan hati ini, kendalikanlah agar hati ini sentiasa taat atas perintahmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita minta juga dalam hidup kita agar kehidupan kita bersama dengan keluarga kita biar hidup dalam keadaan aman dan damai, dan Allah kurniakan kepada kita menjadi pemimpin yang bertakwa di kalangan di dalam kehidupan keluarga tersebut. Antaranya diajar, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min dzurriyyatina, min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami ya Allah, wa dzurriyyatina, dan juga zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun, seronok dan terhibur akan mata hati kami ya Allah. Ini kita nak minta supaya Allah jadikan kita terhibur bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak beranak kita, zuriat-zuriat kita, dan waj'alna lil muttaqina imama, dan kau jadikanlah kami ini imam kepada orang-orang yang bertakwa wahai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Azan. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulan yang boleh kita ambil daripada catatan topik yang ke-61 ini, jadikanlah setiap tabiat-tabiat dan juga tingkah laku dan segala bentuk perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan manusia itu sebagai pengajaran dalam hidup kita. Di dalam Al-Quran, Allah bawakan tentang kisah umat-umat yang silam, juga sebenarnya menceritakan tentang tabiat dan hakikat kehidupan manusia. Bagaimana tentangan-tentangan yang dihadapi oleh para rasul-rasul yang lalu di saat ketika mereka menyebarkan dakwah dan juga seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana keadaan orang-orang yang diuji di saat ketika mereka menempuh perkara ataupun ujian tersebut dengan kesabaran,
bukan setahun, bukan 2 tahun, kadang-kadang sampai ratusan tahun. Ashabil Kahfi sebagai contohnya, ya, yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala salasa mi'atin, selama 310 tahun ketika itu berada dalam keadaan tidur. Allah uji dalam kehidupan mereka. Nabi Nuh alaihi salam hampir 1000 tahun, 950 tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi gelagat dan juga sifat dan kedegilan yang ada pada diri manusia. Lantaran itu Allah bawa kisah-kisah ini sebagai pengajaran dalam hidup kita, dan Allah minta pada kita saat ketika kita berjalan di muka bumi Allah, lihat gelagat manusia. Afalam yasiru fil ardi, ya, fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Dalam satu ayat yang lain Allah sebutnya, di antaranya Allah katakan fasiru fil ardi, berjalanlah kamu di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimana akibat dan kesudahan orang-orang yang mendustakan akan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku kepada Firaun, apa yang berlaku kepada kaum Ad, kaum Thamud, ya, kaum Nabi Saleh alaihi salam, apa yang berlaku kepada Qarun, ya, apa yang berlaku kepada mereka yang menentang segala perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke tempat tersebut, lihat pengajaran, ya, lautan Bahrul Mayyit, laut mati, yang Allah gambarkan bagaimana kaum Nabi Lut ditenggelamkan, diterbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala 'aliyaha safilaha, Allah menukarkan tanah tersebut yang atas berada di dalam perut bumi, yang berada di perut bumi naik ke atas dengan izin daripada Allah, dan Allah turunkan batu-batu daripada langit untuk menghapuskan dan membunuh mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, ambil pengajaran dengan sikap dan gelagat manusia, dan kita berusaha untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, satu kata-kata yang menarik saya cuba untuk nakalkan, ucapan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang hampir serupa juga dengan ucapan daripada Imam Syafi'i rahimahullah, cuma di hujung kenyataan itu berbeza. Kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau kata apa? Ridhan nasi ghayatun la tudrak, wa ridallahi ghayatun la tutrak, fatruk ma la yudrak li ajli ma la yutraku, fallahu yamliku ma la yutraku. Jadi menarik kata-kata ini. Apa kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ridhan nasi, untuk mendapat redha daripada manusia, ghayatun la tudrak, ia merupakan satu matlamat yang mustahil untuk dapat dicapai. Nak dapat semua redha daripada manusia, semua puas hati, tak puas hati. Malam ni pun kadang-kadang antara kita tidak berpuas hati dengan apa yang disampaikan. Sebab itu saya teringat bila teman-teman para asatizah pun mengadu dalam satu grup kami ni, dia kata, Ustaz, apa pandangan ustaz-ustaz sekalian ni berkaitan dengan borang-borang yang diedarkan kepada para jamaah nak melihat tentang kepuasan, istilah kepuasan pelanggan lah, serahkan kepada para jamaah, tulis, ustaz ni layak tak untuk teruskan pengajian, ustaz ni layak tak untuk teruskan pengajian. Maknanya memang ada dalam bab tersebut ni, ada di kalangan jamaah sendiri, itu di masjid tuan-tuan, belum bercerita dengan di luar, di kalangan ahlul ibadah ini pun masih lagi tidak berpuas hati. Ya, memang kita tahu setiap daripada manusia itu ada kekurangan-kekurangan yang tertentu. Nak menceritakan, kalau kita nak dapat kepuasan hati daripada seluruh manusia, itu adalah sesuatu yang mustahil dapat kita capai. Ghayatun la tudraku wa ridallahi ghayatun la tutraku, dan redha Allah Subhanahu wa taala itu merupakan matlamat yang jangan sama sekali ditinggalkan. Subhanallah, itu kata-kata menarik itu. Redha Allah Subhanahu wa taala merupakan satu matlamat bagi orang yang beriman yang jangan sama sekali ditinggalkan. Fatruk ma la yudrak, tinggalkanlah apa yang tidak mungkin mampu untuk dicapai, kerana kerana untuk mendapatkan sesuatu la yutrak yang tidak boleh ditinggalkan. Saya ulang balik kata-kata tersebut, tinggalkanlah sesuatu yang mustahil akan dapat dicapai kerana ingin mendapatkan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Bahasanya kadang-kadang menarik itu. Ya, Ustaz belum faham lagi nanti tuan-tuan dengar balik apa yang diucapkan. Maknanya kita nak dapat, jangan tinggalkan sesuatu yang boleh kita capai, iaitulah redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu yamliku ma la yudraku, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sesuatu yang tidak dapat dicapai. Nak dapat sesuatu yang tidak dapat dicapai, dapatkan redha itu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita perolehi sesuatu yang tidak mungkin mampu untuk kita capai. Macam contoh kepuasan,
yang Allah Subhanahu wa taala nak beri pada kita. Memang manusia tak boleh kita capai kepuasan mereka, tapi boleh tak kita capai apabila kita mendapat redha daripada Allah. Contohnya apa? Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan tentang persoalan hati manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Kalaulah kamu membelanjakan daripada seluruh harta-harta yang kamu miliki, ma fil ardi, masya-Allah, apa yang ada di muka bumi ini kamu berikan sedekah, belanjakan kepada manusia. Ma allafta baina qulubihim, nescaya kamu tetap tidak akan mampu untuk memesrakan hati manusia, tidak mampu untuk menjinakkan hati manusia, akan tetapi hati manusia akan menjadi jinak dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang memandu dan juga memesrakan hati sesama mereka. Dan ini dapat kita lihat dengan peristiwa yang berlaku di bumi Madinatul Munawwarah, permusuhan di antara kaum Aus dan juga Khazraj yang memakan masa tempoh perjuangan dan peperangan sesama mereka, pergaduhan sesama mereka, makan sampai 120 tahun. Dan akhirnya dengan datang Nabi SAW, automatically mereka menjadi manusia yang begitu kuat persaudaraan dan hubungan yang rapat sesama mereka. Subhanallah, datang daripada mana? Datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekadar itu yang dapat untuk kita bincang dan bicarakan pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.